Assalamualaikum anak-anak semua. Sila buka buku teks Pendidikan Islam muka surat 122. Okey, 122. Tajuk terakhir dalam bahagian sirah. Okey, kita tengok unit 3. Tajuk dia ialah Kenali Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arahannya ialah mari kita sama-sama baca dan fahami. Okey, sila dengar penerangan yang Ustazah sampaikan dan fahami apa yang diceritakan dalam muka surat ni. Okay, ada dua dialog dalam muka surat 122 ni. Yang pertama ialah dua orang anak dengan ayahnya. Okay. Yang pertama ialah ayah, dalam buku ini dinyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ni mungkin ayah dia lah cerita. Dikatakan buku ni cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah seorang yang sangat baik terhadap keluarga baginda. Okey, yang kedua pula ialah pertanyaan anak-anak dia kepada ayah dia. Ayah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang bapa yang sangat penyayang terhadap anak-anaknya kan? Dia tanya ayah dia, adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah seorang ayah yang sangat sayang kepada anak-anak dia. Okey, siapa anak-anak Nabi Muhammad? Tengok kat sini. Cahaya mata Rasulullah. Cahaya mata ni bermaksud anak lah. Okey, anak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, anak Nabi Muhammad ada 7 orang. Okey, 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Okey, nama anak-anak begini ialah yang pertama Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Abdullah, Zainab, Fatimah dan Ummu Kalsum. Okey, Nabi Muhammad mempunyai 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 orang perempuan. Tetapi ketiga-tiga orang anak lelaki baginda ni mati semasa masih kecil lagi. Okeylah anak-anak, muka surat 123, sambungan macam mana Rasulullah bergaul dengan keluarga baginda. Bagaimana sifat Rasulullah SAW. Yang pertama sekali ialah Rasulullah SAW seorang yang sangat bertanggungjawab. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat bila saya sebut sallallahu alaihi wasallam, kamu kena sebut pula sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kalau malaikat lalu, jika kita sebut sallallahu alaihi wasallam berselawat kepada baginda, malaikat akan bawa selawat kita tu dan sampaikan kepada baginda Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan kita akan dapat pahala. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membantu isteri-isterinya melakukan kerja-kerja di rumah dan melayan mereka dengan sangat adil serta lemah lembut. Okey, bagaimana kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa orang isteri, dan ketika Rasulullah berada di rumah tu Rasulullah akan buat banyak kerja di rumah. Rasulullah membantu isteri ni memasak, mengemas, membersihkan rumah, kemudian melayan keluarga baginda tu dengan adil, tanpa berat sebelah ataupun bengis. Sebab Nabi SAW ni terkenal dengan sifatnya yang sangat lemah lembut kepada keluarga baginda. Kemudian penyayang. Sifat baginda yang kepada keluarga baginda ialah baginda seorang yang sangat penyayang. Setiap kali Nabi Muhammad SAW melihat anaknya Fatimah datang, baginda akan mengucapkan salam dan melayannya dengan baik. Okay, Nabi Muhammad SAW mempunyai seorang anaknya yang bernama Fatimah, antara anak yang paling Rasulullah sayang. Okay, setiap kali baginda nampak Fatimah, dia akan mengucapkan salam kepada Fatimah dan akan melayan Fatimah dengan baik. Okay, sesungguhnya sabar. Baginda pernah memanjangkan tempoh sujudnya ketika solat semata-mata kerana cucundanya Hasan dan juga Husin memanjat belakang baginda. Dan kisah ni sangat terkenal dalam sejarah Islam. Kisahnya Nabi Muhammad SAW ni menjadi imam kepada satu solat jemaah. Pada masa tersebut, dua cucu Nabi Muhammad iaitu Hasan dan Husin, iaitu anak kepada Sayyidina Fatimah dan juga Sayyidina Ali. Pada masa tu Hasan dan Husin ni masih kecil lagi. Berada bersama Rasulullah masa tu. Rasulullah tengah solat berjemaah. Jadi Hasan dan Husin ni yang masih kecil lagi suka bermain. Jadi bila dia tengok Rasulullah sujud tu, dia pun terus pergi dekat Rasulullah dan panjat atas belakang baginda. Jadi disebabkan Hasan dan Husin tu telah manjat belakang baginda,
menyebabkan Rasulullah ni telah lama sujud dia. Jadi bila dah selesai tu sahabat bertanya, adakah wahyu telah turun semasa baginda sujud tadi? Tapi baginda tersenyum dan menjawab, sebenarnya tak. Dia kata dua cucu baginda iaitu Hasan dan Husin bermain atas belakang baginda. Jadi untuk tidak mengganggu dia orang tu bermain, Rasulullah biarkan dia orang puas dulu bermain, dan bila dia orang turun daripada belakang baginda, barulah baginda bangun dan bangkit daripada sujud. Nak tunjuknya betapa Rasulullah SAW ni hatta ketika beribadah pun, seorang anak kecil yang masih tak tahu apa-apa bermain di belakang baginda tetap meraihkannya. Itulah sifat kasih sayang dan lemah lembutnya Rasulullah ni kepada keluarga baginda. Yang kedua, yang seterusnya ialah tegas. Walaupun Nabi Muhammad SAW seorang penyayang, sabar, tapi Nabi SAW ni juga seorang yang sangat tegas. Hingga kan Rasulullah pernah bersabda, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seandainya anaknya Fatimah melakukan kesalahan, dia tetap akan dihukum. Dikatakan bahawa Rasulullah kata, kalau Fatimah ni mencuri sekalipun, walaupun itu anak yang dia sayang sangat, tapi dia tetap akan menghukum anaknya, akan dipotong tangan. Tak ada berat sebelah ataupun diskriminasi, membeza-bezakan dengan antara orang lain dengan anaknya sendiri. Bila dilaksanakan hukum Allah, maka dilaksanakan hukum Allah Ta'ala tu walaupun terhadap anak baginda sendiri. Baiklah anak-anak, sambungan muka surat 124. Ini muka surat ini adalah kesimpulan daripada yang kita telah belajar tadi tentang bagaimana Rasulullah SAW ni seorang yang bertanggungjawab, penyayang, sabar dan juga tegas kepada keluarga baginda. Macam mana Rasulullah bergaul dengan keluarga baginda. Ini adalah kesimpulan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Okey, yang pertama sekali ialah cara mewujudkan keluarga bahagia. Macam mana kita nak jadikan keluarga kita tu keluarga yang bahagia. Yang pertama sekali ialah sayang menyayangi. Takkan berlaku kebahagiaan dalam keluarga tu kalau ada sifat benci, tak suka, dendam. Jadi kita kena saling sayang menyayangi. Kemudian saling membantu. Jika ibu bapa kita ataupun mana-mana ahli dalam keluarga kita mengalami kesusahan, kita hendaklah saling membantu. Jika ibu bapa kita penat ataupun sebagainya, kita sebagai anak-anak kena bantu ibu bapa kita untuk meringankan beban mereka. Kemudian saling menghormati. Ya, kalau yang muda kena hormat pada orang yang lebih tua. Kalau adik-adik kena hormat pada abang dan juga kakak. Begitu juga kita kena hormat kepada kedua ibu dan bapa kita. Kemudian saling menasihati. Jika ada keluarga kita yang melakukan kesalahan, kita hendaklah menasihati mereka dengan cara yang baik. Kemudian akhir sekali ialah saling menghargai. Jika ada ahli keluarga yang mendapat kejayaan ataupun di kesambutan hari lahir, maka kita saling ingat dan juga hargai apa yang berlaku dalam keluarga kita. Yang paling utama sekali, kita hendaklah menghargai kedua ibu bapa kita yang telah banyak bersusah payah membesarkan dan memberi kasih sayang kepada kita. Kita tengok kepentingan mengamalkan sunnah. Sunnah ni adalah apa sahaja perlakuan Rasulullah dalam kehidupan baginda yang kita kena ikut. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW dalam keluarga. Apa pentingnya kita ikut apa yang Rasulullah SAW dah tunjukkan contoh dia dalam keluarga baginda. Kemudian kita hendaklah mengamalkan apa yang Rasulullah buat tu dalam keluarga kita. Yang pertama, apa kepentingannya ialah yang pertama untuk mendapat pahala. Jika kita ikut apa yang Rasulullah buat, kita akan dapat pahala. Kemudian saling mengasihi. Jika kita ikut apa yang Rasulullah buat, insya-Allah keluarga kita ini akan mewujudkan satu suasana saling sayang menyayang antara satu sama lain. Kemudian berdisiplin. Berdisiplin maksudnya tidak berlakulah sebarang perkara-perkara yang di luar daripada
batas-batas akhlak yang tak elok. Kemudian menjamin kebahagiaan. Ingat jika kita ikut apa yang Allah dan Rasul kata, insya-Allah kita akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian saling mengambil berat antara satu sama lain. Dan akhir sekali ialah bekerjasama. Okay, bekerjasama ni contohnya kalau mak ayah ada kerja, kita tolong mak ayah kita, abang tolong ayah, mak, kakak tolong ibu, kita pula tolong jaga adik-adik. Jadi semua ahli keluarga tu saling bekerjasama dan membantu dalam keluarga. Wallahualam.